Antara paparan menarik hari ini, kad pengenalan miskin Tegar boleh beli barang runcit RM600. Polis tahan Sanusi jam 3 pagi. Sanusi tetap bertanding dalam pilihan raya negeri. Itu telajak, Sanusi sudah minta maaf, tapi pengajaran untuk semua. Penerima sumbangan asas rahmah boleh membuat pembelian barangan keperluan asas tanpa tunai di 600 pasaraya dan kedai runcit di seluruh negara yang terlibat dalam program itu. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslat, antara permis terlibat ialah rangkaian MyDate, 99 Speedmart, EconSafe, Lotus Malaysia dan Giant Hypermarket. Dan sumbangan asas rahmah ini berjumlah RM600, RM100 sebulan untuk selama 6 bulan. Dan mereka hanya perlu menggunakan kad pengenalan dan pergi ke 600 outlet, contoh MyDane, Giant, EconSafe, The Store, Pacific, Mili Mewah, 99 Speedmart, Tesco, Pasaraya dan Pasar Mini yang lain yang ada di seluruh negara. Kerajaan mengumumkan lebih 210 penerima STR dalam kategori miskin Tegar berdasarkan data IKASI akan menerima saraf berjumlah RM600 mulai hari ini dalam bentuk tanpa tunai berjumlah RM100 setiap bulan bagi tempoh 6 bulan sehingga Disember ini. Malaysia dijangka menjadi tumpuan pelabur-pelabur institut terbesar di dunia yang dihoskan oleh UBS, bank swasta terbesar di peringkat antarabangsa pada masa akan datang. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, pihaknya telah berjumpa dengan pelabur-pelabur institusi yang mempunyai aset di bawah pengurusan antara RM180 bilion dan RM3.2 trilion dan bertukar pandangan tentang situasi ekonomi dan politik semasa di samping berkongsi pelan-pelan kementerian untuk tahun-tahun mendatang. Menurutnya dalam perbincangan tersebut, kementerian telah memberikan fokus kepada Pelan Hala 7, peralihan tenaga negara yang mampu memberi impak yang besar kepada ekonomi Malaysia dengan jumlah peluang pelaburan sebanyak RM637 bilion. Terdahulu, beliau mengetuai delegasi Malaysia ke Singapura bagi menghadiri mesyuarat jawatan kuasa bersama peringkat Menteri Malaysia Singapura untuk Iskandar Malaysia JMCIM ke-16 yang berlangsung pada 14 Julai lalu. Antara lain, JMCIM telah bersetuju untuk mewujudkan sebuah pasukan petugas khas untuk mengkaji penubuhan zon ekonomi khas Johor Singapura. Tujuan zon ekonomi khas ini adalah untuk meningkatkan pelaburan dan pekerjaan berkualiti tinggi di Johor dan Singapura dengan memudahkan aliran pergerakan manusia, barangan dan perniagaan. Pasukan petugas khas ini akan diterajui oleh Kementerian Ekonomi dari Malaysia dan Kementerian Perdagangan dan Industri dari Singapura dengan sokongan dari agensi kerajaan lain. Tambahnya lagi, Kementerian Ekonomi akan terus mengambil sikap terbuka terhadap kerjasama serantau terutamanya dalam bidang ekonomi, bakat dan teknologi. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merancang untuk mewujudkan anjung kasih Yayasan Kebajikan Negara di semua hospital kerajaan bagi menyediakan penginapan sementara kepada waris pesakit yang kurang berkemampuan. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, fasiliti itu membantu menjimatkan kos penginapan waris atau keluarga pesakit dengan purata penjimatan antara RM100 hingga RM500 sehari. Katanya pelaksanaan inisiatif itu jelas memperlihatkan komitmen berterusan kerajaan meringankan beban rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Beliau berkata ketika ini terdapat anjung kasih YKN di 18 hospital di seluruh negara dan terbaru akan dibuka di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kelantan hujung tahun ini. Katanya menginap di anjung kasih lebih menjimatkan berbanding di hotel bajet atau rumah tumpangan. Malah pelbagai kemudahan turut disediakan seperti bilik rehat, bilik mandi, pantry dan ruang pencuci pakaian yang lengkap seperti hotel 3 bintang. Polis dilaporkan telah menahan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknob di sebuah hotel di Kuala Lumpur awal pagi ini. Ketua Polis Negara Razarudin Hussein mengesahkan penahanan itu oleh sepasukan polis dari USJT dan D7 JSJ Bukit Amat. Sanusi dikatakan ditahan ketika berada dalam sebuah bilik di tingkat 33A di hotel berkenaan. Sebelum ini tular di media sosial berita penahanan Sanusi susulan rakaman sebuah video daripada seorang pegawai aduan jenerik itu, Helmi Khalid, mengenai tahanan berkenaan. Sanusi kemudiannya dilaporkan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak
untuk disiasat mengikut Seksyen 4-1-A Akta Hasutan 1948. Menurut Helmi, Sanusi ketika itu baru sahaja pulang dari mesyuarat Perikatan Nasional. Menurut kronologi ditunjukkan itu, pada jam 2.30 pagi, lebih kurang 20 anggota polis berada di luar pintu bilik penginapan Sanusi. Video sama juga dikongsikan oleh pentadbir akaun Facebook Muhammad Sanusi menerusi laman Facebook penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Jeneri itu. Saya diambil tadi jam 3 pagi tanpa sebarang notis. Saya hanya mengetahui saya didakwa itu melalui media, berita harian online. Dan saya bersedia untuk menghadapi kes ini. Dan saya dah maklum kepada beberapa pihak bahawa saya akan hadir ke mahkamah pada pagi ini. Tapi mereka tetap nak buat tangkapan pada jam 3 pagi di apartmen yang saya diamilah di Kuala Lumpur. Alhamdulillah saya beri kerjasama sepenuhnya daripada awal proses ini berjalan daripada siasatan, dan di waktu tangkapan itu ada siasatan kes lagi yang berkaitan dengan satu ucapan di tempat lain pula. Media sebelum ini melaporkan Sanusi dalam satu siri ceramah anjuran Perikatan Nasional mengeluarkan kenyataan yang menghina Sultan Selangor. Menerusi video itu, pemimpin PAS itu turut didakwa memperlekehkan pelantikan Menteri Besar Amiruddin Syari. Sebelum ini, Ketua Polis Negara Razaruddin Husin berkata pihaknya menerima 31 laporan di seluruh negara membabitkan kenyataan Sanusi yang didakwa mempertikaikan kewibawaan institusi Kesultanan Selangor. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno memberi bayangan tindakan perundangan yang dikenakan terhadapnya hari ini tidak menghalang dia menjadi calon pada pilihan raya negeri yang dia adakan pada 12 Ogos nanti. Penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Jeneri Kedah itu dihadapkan di dua mahkamah Seksyen Selayang atas dua pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik minggu lepas. Mahkamah menetapkan 4 Oktober untuk sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Ya, Alhamdulillah lah, Oktober kan dah lah masuk PRN dulu. Tapi tujuan mereka ialah untuk menjejaskan peluang saya dalam PRN. Saya yakin dengan pendakwaan ini rakyat Malaysia memahami tujuan mereka, hasrat sebenar mereka. Disegerakan pendakwaan kata saya ni dengan 3 hari siasatan saja. Muhammad Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PN mengaku tidak bersalah terhadap kedua-dua pertuduhan itu. Hakim Nur Raji Ahmad Zain dan Osman Afendi Muhammad Saleh masing-masing membenarkan Muhammad Sanusi diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin bagi setiap pertuduhan dan mengarahkannya tidak membuat sebarang komen berhubung kes hingga kes selesai, serta menetapkan 4 Oktober untuk sebutan kes bagi serahan dokumen. Muhammad Sanusi membayar wang jaminan berjumlah RM10,000 bagi kedua-dua pertuduhan itu selepas selesai prosiding berkenaan. Tindakan undang-undang yang dikenakan ke atas Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang didakwa di Mahkamah Seksyen Selayang hari ini disifatkan sebagai pengajaran untuk seluruh rakyat Malaysia. Ahli Parlimen Pendang Datuk Awang Hashim yang juga ahli jawatan kuasa PAS Pusat berkata, semua pihak perlu mengambil pengajaran daripada insiden itu. Ini yang kita sarankan pada hari ini. Dan insya-Allah ahli-ahli PAS dan penyokong PAS dan juga penyokong yang amat berhormat Menteri Besar Kedah, tak ada apa-apa. Kita menerima benda ini dengan penuh ketenangan. Insya-Allah. Proses ini kita tahu kita sekarang sedang menghadapi satu kerajaan lepas 8 bulan. Lepas 8 bulan. Jadi perkara yang kita lihat sekarang ni sebelum ini sudah menjadi tradisi berlaku perubahan, utamanya reformasi dalam tindakan-tindakan yang kita melihat pada hari ini. Satu perkara yang di luar jangkaan daripada tradisi biasalah dulu. Dulu pun orang cakap macam-macam kerajaan zalim dan sebagainya. Tapi bila kita melihat bila peralihan berlaku selepas 2018 kepada PH dan kepada PN dan sekarang kepada PH plus UMDAP. Plus UMDAP ini kita boleh membandingkan di segi pengurusan dan tata selalu PMX sebut tata kelola. Bagi saya ini adalah satu standard operating procedure yang sedang diubah secara perlahan-lahan mengikut kehendak mereka-mereka yang sedang dalam government of the day. Ditanya sama ada tindakan perundangan ini akan menjejaskan kelayakan untuk bertanding dalam PRN, Awang berkata langkah seterusnya itu diserahkan mengikut prosedur perundangan. Biasalah dalam kita menghadapi PRN ni. Tapi provokasi ini janganlah sampai kita besarkan isu-isu yang macam ni.
Sepatutnya bila keadaan biasa tak ada PRN, tak berbangkit pun. Keadaan di sekitar perkara mahkamah tenang dan terkawal. Pihak polis termasuk unit pasukan simpanan persekutuan mengawal ketat perkarangan mahkamah dengan tidak membenarkan penyokong untuk masuk ke dalam kawasan mahkamah. Puluhan pengamal media juga kelihatan berkampung di sini seawal pukul 7 pagi bagi membuat liputan kes berkenaan. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.